Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Menteri, bila kita kata subsidi diberikan kepada IPP, kita tak kata bahawa ianya ada masuk dalam perjanjian konsesi IPP, tetapi oleh kerana IPP ditawarkan dengan kadar yang cukup tinggi, subsidi sebenarnya telah pun menampung keuntungan kepada pihak IPP. Tapi saya setuju bahawa untuk generasi-generasi IPP yang kemudian memang harga telah pun menurun, dan ini adalah soalan saya dalam penawaran konsesi IPP yang terbaru ini kepada Tenaga Nasional, Genting Sanya dan lain-lain. Saya minta sama ada Menteri boleh berikan penjelasan apakah perbezaan antara harga yang telah pun ditawarkan kepada IPP yang baru ini dengan IPP sebelum ni, second generation dan juga first generation. Sama ada kos kepada TNB telah pun menurun akibat sistem bidding yang baru yang telah pun dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga. Itu soalan satu. Soalan dua yang berkaitan, pihak Suruhanjaya telah pun menawarkan konsesi baru kepada pihak TNB. TNB dengan kadar 34.7 sen setiap kilowatt hour baru-baru ini. Tetapi pada masa yang sama menawarkan konsesi ataupun melanjutkan konsesi kepada IPP yang lama, di mana dia punya capital investment sudah luput, lebih kurang luput, tapi telah pun dipanjangkan tapi dengan harga yang lebih tinggi kepada Genting Sanyang dan juga Segari, dengan kadar 35.3 sen dan 36.3 sen. So saya nak minta tahu apakah logik di mana Tenaga Nasional nak bina loji tenaga baru tetapi dapat memberikan kos tenaga yang lebih murah kepada Tenaga Nasional, elektrik yang lebih murah kepada Tenaga Nasional, manakala yang sudah sedia ada, capital investment sudah buat, dapat kontrak untuk menjual tenaga elektrik dengan harga yang lebih mahal. Macam logik tak berapa betul. Sebenarnya yang sudah nak luput lebih murah, yang baru lebih mahal. Terima kasih. Menteri, saya ada related punya question. Sikit saja. Saya nak tanya, adakah extension kepada Genting Sanyang itu related dengan penjualan Genting Sanyang kepada Satu Malaysia Development? Dan apakah rasional kerajaan persekutuan membiarkan Satu Malaysia Development Corporation untuk membeli Genting Sanyang? Itu soalan saya. Dan adakah PPA akan dilanjutkan kepada Genting Sanyang dan Satu Malaysia Development Corporation? Terima kasih. Yang Berhormat berkaitan sedikit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Semua berkaitan. Sedikit dari Yang Berhormat Datuk Speaker. Selain dari One Malaysia Development Berhad, selain daripada telah pun membelanjakan, jika tidak silap saya, 1.9 bilion untuk membeli Genting Sanyang Power Plant. Dan kini baru-baru ini telah dilaporkan One Malaysia Development Berhad akan memberi lagi Jimmah Power Plant dengan harga 1.2 bilion ringgit. Apakah rasionalnya keputusan kerajaan? Adakah One MDB ini kini akan dijadikan pakar penjana kuasa elektrik negara? Terima kasih. Apa kaitan dengan Genting Sanyang semua itu adalah between willing buyer, willing seller, dan itu bukan di bawah kawalan pihak kita. Dan apa-apa anggapan itu yang dikemukakan tadi oleh pihak awam harus dikemukakan pada pihak mereka. Kita sebagai pengawal hanya memastikan supaya perundangan dan matlamat perundangan yang ada, stability supply dan cost yang production yang efisien dan juga cost yang munasabah, itu yang di bawah kuasa kita. Tapi jika serikat nak bergabung-gabung itu adalah within entities on the basis of willing buyer, willing seller. Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat sendiri setuju kerana One MDB, objektif penubuhan One MDB bukan untuk membeli power plant? Tak adakah setuju pembelian besar-besaran ini sekini melebatkan wang rakyat 3 bilion lebih adalah satu bail out untuk kroni? Setuju tak?
Tidaklah, saya rasa perkara itu adalah dalam bidang business decision oleh pihak entiti tersebut. Dan bila dia membuat decision seperti begitu, dia akan mengambil kira kepentingan rakyat juga. Tapi kita tidak boleh hadkan apa sektor yang mereka boleh masuk dan apa yang tak boleh masuk. So, saya rasa saya mau teruskan. Sikit saja Yang Berhormat. Saya tadi saya nampak TNB juga entiti kerajaan dianaktirikan berbanding dengan satu Malaysia Development, satu 1MDB seperti yang PJ Utara sudah utarakan tadi. Sekarang kerajaan bayar lebih rendah kepada TNB yang sepatutnya penjana elektrik, tetapi sekarang bayaran kepada 1MDB itu jauh genting saingan 1MDB itu jauh lebih tinggi, dan sebenarnya dia sudah mencapai tarikh luput. Itu persoalan kita. Adakah itu satu bail out, dan adakah kontrak PPA itu akan dilanjutkan kepada genting saingan 1MDB? Seperti mana saya katakan tadi, dari segi keputusan kerajaan untuk menyambung ataupun tidak bagi first generation, generasi pertama IPP semua ini, dia melalui satu proses yang cukup ketat. Dan it's essentially saya katakan tadi open bidding, dan jawatan kuasa mengambil kira efisiensi sesuatu IPP itu, dan sememanglah dari segi capital recovery, sebab mungkin ada cost yang mereka telah pun tambahkan dari segi capacity sebelum itu dan seterusnya. Tapi I assure you that dalam pendekatan yang terkini ini adalah begitu sistematik, begitu profesional, dan supaya money worth untuk setiap proses yang dijalankan. Memang kita tidak boleh katakan bahwa sememangnya yang dulu itu lebih mahal ataupun lebih murah, harusnya dengan yang baru. Teknologi sudah pun maju ke hadapan, efisiensi dah pun meningkat, teknologi saya katakan tadi. Jadi recovery of capital dalam generasi 2, generasi 3 semua ini sememangnya lebih cepat daripada banding dengan yang sebelumnya. Jadi nanti kembali kemudianlah saya habiskan dulu. Di Blok BN pun ada bangun yang Merbuk, Selangor dan Langkawi bangunnya. Ya, Tuan Speaker, saya betul. Dalam usaha menjanakan tenaga elektrik. Saya sudah jawab tadi. Kepada teknologi, kepada efisiensi level dan seterusnya. Dalam usaha untuk menjanakan tenaga elektrik oleh pihak TNB maupun IPP, adakah pihak menteri tahu berlakunya banyak kehilangan tenaga semasa penjanaan tenaga, semasa pemindahan tenaga dan semasa penggunaan tenaga? Adakah pihak kementerian telah mengarahkan membuat kajian berapa peratuskah kehilangan yang sebenarnya yang telah berlaku? Kerana faktor ini memberi kerugian kepada kerajaan dan menaikkan tarif elektrik kepada rakyat. Sekian. Ya, Datuk Menteri. Okey, sebenarnya kebanyakan ini lari daripada topik yang sedia ada, dan tapi apalah yang hormat Merbuk, kita ambil perhatian kepada perkara tersebut, dan losses ataupun kehilangan ketirisan seperti itu. Tunggu sandakan, nanti ada section sandakan, nanti baru bangkit nanti. Okey, tolong duduk. Terima kasih. Saya jawab dulu. Memang ada, tetapi jumlah itu tidaklah begitu besar, sebab penjenaan kuasa ini melibatkan 3 bahagian dari segi generation, transmission dan distribution. Dan kebanyakan peringkat distribution pengagihan itulah masalah pencurian, masalah kayu jatuh lah, putus lah dan seterusnya. Tapi losses seperti ini tidak juga begitu meningkat kecuali di negeri Sabah. Okay? Saya katakan di negeri Sabah ini, saya pun sedih, kes curi dia ada macam hebat sedikit daripada tempat-tempat lain, khususnya kawasan Setinggan, ya, yang khusus di mana orang asing itu kebanyakannya di situ. Okay? Dia orang lapor kepada saya, dia angka potong pada pukul 10 pagi, pukul 4 pagi sudah sambung balik. Ya. So, dan seterusnya. Tapi kita akan terus meningkatkan usaha supaya mengurangkan ketirisan yang melalui pencurian ataupun ada non-revenue CPJs, ya.
Tapi saya katakan kurang daripada 1%. Dan usaha kita ialah untuk memastikan supaya dia akan terus yang keadaan terendah. Dilengkapi oleh Bakas Senjida. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Lanjutan daripada apa yang Berhormat Menteri maklumkan kepada Dewan sebentar tadi, iaitu subsidi Petronas 8 bilion itu dipas kepada IPP, IPP bagi kepada tenaga nasional dan akhirnya tenaga nasional berikan kepada masyarakat. Apakah boleh saya nyatakan di sini bahawa sesungguhnya tuduhan daripada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab bahawa 8 bilion yang diberi subsidi oleh Petronas itu diberi kepada IPP adalah tidak benar, dan sesungguhnya 8 bilion itu adalah kegunaan untuk menurunkan tarif. Adakah benar, Menteri? Pun penjelasan tadi bahawa melalui dan fuel pass through itu sistem itu, apa-apa perubahan dari segi cost bahan itu, sebenarnya nilai pelepasan ataupun income forgone oleh pihak Petronas dari segi gas saja pun adalah 18 bilion, bukan 8 bilion saja. Dan di dalam kerana inilah saya katakan tadi bahawa rakyat boleh menikmati harga yang munasabah. Apa-apa perubahan daripada perjanjian di situ dari segi PPA itu yang saya katakan tadi ditanggung oleh pihak TNB apabila berbincang dengan pihak kerajaan, dan kita akan memutuskan berapa sebenarnya yang kita kasih pas kepada consumer. But dengan hanya mengatakan energy worldwide tidak ada yang menurun, semuanya adalah meningkat. Yang penting ya meningkat dengan kadar yang munasabah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan rakyat untuk menampungnya. Dan di mana seperti kita buat subsidi kepada rakyat hampir 150 juta satu tahun, sekedar untuk memastikan mereka yang berpendapatan rendah itu adalah sentiasa terjamin dari segi hidup yang selasa dengan rebate yang kita beri seperti yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya lifeline ban ini juga di bawah 200 km per kilowatt ya, untuk sebulan. Kadar dari segi 21 sen per puluhan 8 seunit berbandingkan dengan consumers yang biasa. Jadi begitulah saya rasa. Sendakan tunggu dulu lah, ada sendakan sini. Kelana Jaya minta dulu. Menteri boleh lah. Ya teruskan ya. Ya Muhammad. Nanti kembali. Ya Muhammad. Menteri boleh. Ya Muhammad. Ada berapa lagi? Saya sudah tunggu lama. Tak boleh macam ni. Tak boleh sendakan. Tak boleh macam ni. Ya Muhammad Menteri, saya nak tanya tentang reserve margin. Untuk yang berhormat, kebanyakan duduk nanti saya berpulang. Kebanyakan IPP generasi pertama saya katakan tadi akan tempo kontraknya dalam 2-3 tahun ini sudah pun dibangkitkan, dan seberang lanjutan tempo kontrak dan pembangunan penjanaan baru akan dilakukan melalui proses bidaan kompetitif as I have said, yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Tenaga, dan melalui penelitian dan melalui oleh Kedah, Suruhanjaya Tenaga dan My Power Corporation. Pembidaan secara kompetitif ini akan mendapat beri faedah kepada negara melalui penambahan baik persaingan sedia ada di peringkat penjanaan, di mana seterusnya membolehkan tarif elektrik yang lebih kompetitif diperolehi berbanding dengan sekarang. Menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur dalam projek-projek penjanaan di Malaysia serta mengoptimumkan struktur kapital projek tersebut. Yang ketiga, memberi peluang kepada syarikat-syarikat tempatan untuk bersaing serta mengadakan kerjasama dengan luar bagi membolehkan amalan terbaik industri dapat diperolehi, mendedahkan syarikat tempatan ke atas teknologi luar yang lebih baik untuk guna pakai dan seterusnya dibangunkan di Malaysia. Dan kelima, membangunkan modal insan di Malaysia untuk di mana kepakaran syarikat luar akan dibawa masuk. Dan keenam, membangunkan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D di peringkat tempatan, di mana ketika ini kebanyakan komponen utama bagi stesen penjanaan seperti turbine diimport sepenuhnya dari luar negeri. Dan yang ketujuh, membuka peluang kerjaan kepada rakyat untuk bekerja dalam syarikat berstatus tentera bangsa dan seterusnya mendapatkan pengalaman berkaitan untuk diguna pakai di negara ini.